sebagai kupasan daripada apa yang disampaikan oleh Tok Haji tadi ya, Allah minta kita seru kepada kita semua, ya ayyuhal insan innaka qadimun ila rabbika tarhad famula, untuk kembali kepada hai manusia, carilah Tuhan kamu dengan sebenar-benar sebab baru kamu akan mendengar bagaimana usaha kita, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab itu Allah SWT tadi syarat-syarat dia apa ini yang disampaikan oleh para Rasul, apa yang disampaikan melalui Al-Quranul Karim yang perlu kita jadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kita daripada masa ke semasa. Bercakap mengenai bagaimana persijilan halal ini digunakan sewenang-wenangnya untuk menjana ekonomi, bukan sahaja menjana ekonomi umat Islam, tetapi menjana ekonomi keseluruhan umat yang ada. Bagaimana pihak-pihak non-Muslim, bagaimana pihak yang pihak yang non-Muslim tadi, yang bukan Islam, menggunakan persijilan halal ini sebagai satu modus operandi untuk meningkatkan kemajuan atau menjana ekonomi mereka daripada masa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama mereka tidak menghormati apa yang sepatutnya mereka hormati. Seperti secara global, pendapatan dunia menjana pendapatan hampir 2.77 trilion pendapatan dalam industri halal ini, di mana ianya menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi dunia. Dan ianya berlaku satu peningkatan yang begitu tinggi, iaitu hampir 20% peningkatan setiap tahun hasil daripada industri halal ini. Tetapi persoalannya yang ingin saya lontarkan, yang kita ingin kongsi bersama, bagaimana agaknya persijilan halal ini dapat membantu menjana ekonomi umat Islam khususnya dalam negara kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusi dan masyarakat, pengurusi dan ahli forum serta hadirin yang ada di hadapan saya, bercakap tentang halal dan ekonomi. Memang kalau kita ikut perkembangan semasa pada hari ini, memang halal itu bukan lagi isu agama. Kita orang Islam lihat halal itu isu agama. Jadi angle kita tak sama dengan industri. Industri melihat halal itu dari sudut ekonomi. Jadi di sini konflik yang menyebabkan kita mungkin susah, sebab kita menggunakan mediumnya yang berbeza. Pun begitu, sebenarnya kita masih belum lambat untuk kita membuat sesuatu, sebab kita masih banyak peluang ruang yang ada untuk kita kena pasti di mana strategi yang kita ambil. Saya nak contoh tentang beberapa perkara yang telah kita buat sebenarnya di peringkat pihak berkuasa untuk menambah baik halal ini atas faktor ekonomi dan kepentingan Islam. Mungkin sebahagiannya hadirin di sini tak nampak lah, sebab mungkin dia tidak menonjol di depan tabir. Tetapi saya percaya hadirin yang ada di sini, kalaupun tak pernah, tapi mungkin telah merasalah manfaat daripadanya itu. Baik. Yang pertamanya, dulu persijilan halal ni kita tidak tetapkan syarat mesti ada pekerja Islam, mesti ada eksekutif halal, jawatan kuasa halal, tidak. Atau sijil halal yang kita keluar dulu pun tak ada sijil. Macam mana rupa dia pun saya tak tahu. Ini sejarah 40 tahun dulu, saya belum lahir lagi. Macam mana rupa dia saya tak tahu, tapi yang pasti sijil tak ada, logo tak ada. Tapi alhamdulillah atas kesedaran, atas isu yang berlaku, maka akhirnya pada hari ini kita telah dokumenkan prosedur, keperluan, kriteria yang sepatutnya, dan mungkin masih ada ruang untuk ditambah baik. Jadi antara yang telah kita masukkan di sini adalah syarat wajib pekerja Islam, warga negara Malaysia. Cuma bila kita tanya daripada industri, macam-macam alasan lah. Dia kata orang Melayu tak nak kerja lah, kerja 2 hari dah berhenti, minta gaji tinggi, nak kerja senang. Itu kena lihat juga, mungkin ada betulnya mentaliti orang-orang tempatan kita berbanding warga asing. Tapi sebab itu telah disebut dalam prosedur, suka tak suka pemohon perlu ambil kira lah sebelum permohonan itu dibuat. Jadi dalam 5-6 tahun yang terakhir ni juga kita telah mula menguasakan bahawa semua permohonan kategori kecil, sederhana dan ke atas mesti ada eksekutif halal. Kalau ikut dalam prosedur itu berkelayakan dalam bidang pengajian Islam lagi. Tapi kemudian kita sesuaikan balik, kita terima kalau bukan dalam bidang pengajian Islam, tetapi dia ada latar belakang dari sudut halal itu, latihannya lah. Dulu tak ada. Dulu nak cari pegawai di peringkat kaki tangan, di peringkat pengurusan syarikat yang beragama Islam pun kadang-kadang susah. Saya pernah lihat ada satu jenama bakery yang saya rasa, bukan saya, hadirin yang di sini pun dah makan kot, sebab dia kedai bakery banyak Malaysia ni. Yang dia nak halal tetapi tak ada eksekutif Islam di situ. Malangnya.
Dan telurnya masuk dalam kategori saya sebut tadi lah, telur yang halal tapi haram. Muncul alhamdulillah sebab dia sibuk nak halal, kita berjaya dakwahkan dia dan akhirnya dia akur. Itu kita dah buat. Kalau saya sebut semua setujulah, nama syarikat ni saya pun nak makan, hadirin pun nak makan, sedap kek dia. Baik, mulai 2011 juga pihak berkuasa telah menguatkuasakan Akta Perihal Dagangan yang Toki sebutkan tadi, penalti sampai 5 juta tu. Ini antara yang telah kita buat. Pun begitu ada yang kita buat yang mungkin hadirin tak rasa dan tak nampak lah mungkin. Tapi kalau tanya sahabat saya dia yakin memang banyak pun yang kita buat macam ini. Apa yang kita namakan sebagai persekitaran mesra Islam. Saya salah seorang pekerja di salah sebuah fast food, yang semua orang nak makan. Masa saya tinggal Taklima, lepas PM kerja di situ, dan saya pertikaikan kenapa saya sembahyang. Ada siji halal. Itu pengalaman saya, budak kecil baru nak kenal dunia. Alhamdulillah, sekarang saya dah bekerja di JAIZ. Dengan kuasa dan tangan yang ada itu telah diubahkan. Banyak syarikat yang dulu tak ada surau, tak boleh nak sembahyang, termasuk yang kena cukur bulu kaki dan kena pakai skirt itu tadi, telah banyak berubah. Sampai ada hotel yang dulunya jual Arab, sekarang ni pun akhirnya hotel milik kerajaan negeri bersetuju, ya kita perlu halal. Asalnya dengan bangga, dengan yakin dia cakap, alah tak ada halal pun kita boleh niaga. Dalam hati saya cuma cakap, apalah ini hari awal, hari saya akan datang. Dengan halal ni alhamdulillah tuan-tuan, perempuan yang semua sekalian, kita dah banyak mengubah. Cuma mungkin tak nampak lah, sebab ini kerja-kerja di belakang tabir. Kita telah wujudkan persekitaran yang lebih mesra pada Islam. Contoh, kita minta syarikat ambil vendor makanan untuk pekerja-pekerja yang beragama Islam daripada orang Islam. Sebelum tu tak ada. Pekerja Islam 80%, tapi operator kantin bukan Islam. Banyak di Selangor. Saya mungkin di negeri lain pun sama juga. Mengeluh pekerja kita, tapi apa kita boleh buat? Muncul dengan hal ini, kita telah ubahkan keadaan ini jadi lebih baik. Kita juga ada tindakan yang mungkin lebih kurang sama nakal lah. Istilah saya nakal lah. Macam Toki. Cuma kita tak bising-bising. Strategi kita pukul dalam, pukul secara batin. Satu pengguna dia main depan-depan, dia hati kering, kita pukulan batin. Tapi kesan dia lagi sakit perut sebab kita guna undang-undang yang tidak bertulis. Ada syarikat yang kita ambil tindakan secara tidak bertulis, dah ada yang bungkus, roboh bangunan pun ada. Yang pekerja Islam daripada gaji 600 sampai gaji 1,500 pun ada. Yang tak ada eksekutif halal telah jadi eksekutif halal. Yang macam saya cerita di awal tadi, berubah juga banyak. Jadi undang-undang tidak bertulis ni yang lebih berkesan daripada 5 juta tu. Okay. Kita telah buat banyak syarikat yang kita telah blacklist, yang akhirnya terpaksa jual pada pakcik dia, tapi akhirnya kita tahu itu pakcik dia. Dan dia tak boleh lari, dia dah guna ahli politik yang ada. Tapi ahli politik pun akhirnya balik dengan jawapan yang kosong daripada kami. Dan ada juga syarikat yang terakhirnya lah mungkin, satu hotel yang besar dekat Kajang. Hadirin boleh carilah hotel yang ada ni. Besar dari segi saiz, dari segi semualah. Yang saya pesan pada dia, you pilih dua, you nak halal atau you nak bab satu. Tapi pengurusan dia kata kita nak dua-dua. Pengurusan kata tak apalah, ini syarat kita ada 10. Boleh ikut, kita akan pertimbangkan. Tak lama hadirin, 5 tahun tak dapat sijalan. Jakim pun dah masuk dalam TV hotel ini, tapi masih lagi ramai yang datang situ. 80% pelanggan dia adalah Islam. Yang terakhir saya bagi kata 2 orang, kalau nak halal tolong buat surau lebih cantik daripada Petronas. Alhamdulillah. Daripada surau kat basement naik kat swimming pool. Naik kat swimming pool saya tegur. Bila kita tegur, saya takut nanti orang bukan sembahyang, orang tengok kolam renang. Akhirnya gym ditukar menjadi surau. Jadi ini kerja-kerja belakang tabir yang saya istilahkan tadi pukulan dalam, pukulan batin. Kita tak main depan-depan tu. Penakut sikit lah kami ni. Maklumlah kita jabatan kerajaan ni banyak pantang larang dia hadirin. Banyak hati yang kita kena jaga. Lebih-lebih nanti wang gam kita susah pula. Sebab dalam perkhidmatan kerajaan ni dia ada saya menurut perintah. Cakap banyak nanti kena pindah. Okey, baik. Jadi ini tindakan yang telah kita ambil sebenarnya. Sebahagian besarnya hadirin tidak nampak, sebab lebih kerja-kerja di belakang tadi. Tapi banyak syarikat yang asalnya kami datang, bila tengok ayam ni semuanya haram untuk dimakan. Tapi dengan halal ni alhamdulillah akhirnya
Dia boleh buka satu pusat sembelihan yang besar dan halal. Daripada surau, asalnya tandas menjadi surau, tapi pada hari ini dia dah buat surau yang elok. Daripada telurnya haram, akhirnya telurnya jadi halal. Daripada pekerja Islam nak sembahyang situ, hari-hari kena qada, balik rumah dekat situ tapi hari-hari kena qada. Saya tanya pada pekerja, "Kang, cara sembahyang kat sini?" "Qada dik. Rumah tak jauh daripada kilang." Itulah makam kita orang Islam di Malaysia. Hinanya kita, tapi alhamdulillah dengan halal ni kita boleh buat sesuatu. Tapi di luar sana masih banyak lagi yang kita perlu buat. Dan saya amat mengalu-alukan yang ada di dalam ini untuk bekerja sama dengan kami. Macam dengan PTI ni kita geram juga sebab mulut dia kadang-kadang macam tak ada insurans. Tapi tak apa lah. Kita perlu orang macam ini untuk counter check balik, untuk kita tolak ke depan. Kita main pukulan dalam, dia main depan-depan dengan biarlah. Jadi banyak lagi yang kita boleh buat. Contohnya di sini hadirin yang semua sekalian, kita boleh letakkan syarat untuk syarikat-syarikat yang memohon sikit pengesahan halal ini untuk wajib mempunyai bukan saja pekerja Islam tempatan, tetapi ada penasihat syariah macam bank-bank. Kita ada ramai pelajar yang daripada lulusan luar negara tak ada kerja. 2 tahun lepas saya terima 35 orang pelajar. Nasib baik bukan 70. Yang diterima 35, asalnya 70. Pelajar-pelajar yang majoriti pengajian Islam termasuk daripada Mesir. Malangnya mereka daripada Mesir, orang tak pandang. Kalau mereka daripada Oxford, saya rasa ramai dah kerja. Hebat. Tapi akhirnya tak ada kerja. Jadi ini kita boleh tolak untuk ekonomi. Beri peluang kerjaya pada mereka. Baik, kita juga boleh wajibkan di sini syarat untuk promosi di halal kena melalui konsultan yang Islam. Di pejabat saya ada yang datang minta maaf lah, bukan Islam, dengan subang di kiri kanan. Jadi saya pun tengok di atas bawah, ini separuh tiang ke tiang penuh. Nak bercakap dengan halal atas kapasiti dia sebagai bukan Islam. Saya muskil, apa yang dia tahu. Jadi ini juga boleh dibuat. Ini pandangan peribadi saya. Kemudian sebagaimana seruan Toki tadi, kita boleh nak istilahkan jizyah ke, zakat ke, sumbangan CSR ke, pulanglah. Tapi kita boleh mungkin cadangkan supaya beberapa peratus sama daripada pendapatan syarikat itu ditetapkan sebagai polisi CSR, Corporate Social Responsibility, untuk kepentingan Islam. Kalaupun tidak pada jabatan agama, bonus kepada saya 2 bulan, 3 bulan, itu tidak penting. Yang penting kita boleh banyak buat kerja-kerja yang bermanfaat untuk halal. Sebagai contoh, kajian-kajian berkaitan halal. Kita memerlukan banyak sangat kajian untuk kita mendepani saintis-saintis barat. Kita tak cukup dana. Jakim duit banyak, tapi duitnya banyak ke tempat lain juga. Bukan yang menyeleweng, bukan yang menyeleweng, tapi banyak aktiviti lain berkaitan halal perlu kita buat. Keselarasan hubungan dengan antarabangsa dan lain-lain masalah. Baik, juga kita boleh letakkan syarat. Sekarang ni pekerja, operator ramai bukan Islam, dan ramai juga warga asing. Mungkin kita boleh ubah, walaupun memakan masa. Pekerja asing yang beroperasi di Malaysia untuk pembuatan produk halal wajib Islam. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.